Apa tu? 35.4. Okey. Video. Ni sikit. Oh, ni ada siap ni. Dalam. Oh, Dalam. tempat duduk lah. Tempat duduk. Dalam tak no, tapi semua dalam ni setting. Oh, okey. Ada depan eh? Dalam pilih lah. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل عنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد supaya dapat kita sama-sama menunaikan solat sunat hari Adha. Jadi kepada tuan-tuan sekalian, sedia maklum SOP yang telah diterangkan di sini adalah pintu masuk di sini di sebelah kanan saya dan pintu keluarnya akan diuruskan oleh jasa kuasa itu di belakang. Jadi apa yang ingin saya terangkan di sini ialah cara selepas kita sembahyang kita baca subhan. Kemudian untuk akhirnya tuan-tuan dihendaki keluar tidak bermusuh, cuma keluar seorang demi seorang, ya. Itu adalah prosedurnya. Jadi dapatlah tuan-tuan bekerjasama pada hari ini supaya perjalanan surau ini dapat dijalankan dengan lebih teratur. Bukan apa ya, kadang-kadang kita tak tahu di sini ada yang memantau, ya. Jadi kalau kita melanggar SOP secara tak langsung, surau kita ni akan ditutup betul-betul. Itulah SOP-nya, tetap sangat, ya. Jadi bila sampai kepada tuan-tuan, saya berharap sangatlah akan mematuhi SOP ini. Dan untuk keduanya, saya ingin mengucapkan mewakili seluruh aktiviti surau Melaya. Mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada perjalanan surau ini yang kurang memuaskan bagi tuan-tuan. Jadi almarhumlah biasa kita mengikut bantuan. Jadi terima kasih kepada seluruh aktiviti surau yang telah menjalankan tugas dengan sempurna pagi ini. Jadi untuk tidak melanjutkan, kita akan mula solat sunat hari Adha pukul 8. Jadi saya sekali dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khutbah Idul Adha bertajuk berkorban dan berjihad untuk Islam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajj wa 'idal adha min sya'airillah wa ihya'aha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Idul Adha adalah lambang pengabdian diri umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, Idul Adha mesti disambut selaras dengan kaifiat syarak, iaitu dengan solat sunat Idul Adha, bertakbir, bertasbih, bertahlil dan menyembelih binatang korban sebagai lambang pengabdian setulusnya kepada Allah dan suatu penyataan tanda setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi mereka yang mampu di kalangan umat Islam. Ia merupakan satu perhimpunan umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Mereka terdiri daripada berbagai kaum dan bangsa, berbagai warna kulit dan kedudukan, serta berjaya disatukan dan dipersaudarakan dalam perhimpunan terbesar umat Islam. Mereka disatukan atas satu tujuan, iaitu beribadah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di hadapan kita bahawa ajaran Islam membawa umatnya kepada kesatuan, perpaduan dan kekuatan. Kekuatan terbina atas dasar akidah yang unggul dan benar, tidak sesekali menyengutukannya. Ini diterjemahkan oleh semua jamaah haji apabila melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Tuhanku, aku menyahut seruanmu, tiada sekutu bagimu. Ya Tuhanku, aku menyahut seruanmu, sesungguhnya segala kepujian dan nikmat bagimu sahaja, dan kerajaan sebenarnya milikmu juga. Tiada sekutu bagimu, tiada Tuhan yang lain daripadamu. Launan ini menyatakan kepada kita bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, dan tiada sekutu baginya. Perakuan ini dizahirkan dalam ibadah haji tersebut yang mengajak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ini berarti kita hanya patuh kepada ajarannya dan hanya memperakukan kekuasaannya. Islam telah berjaya menyatukan umatnya daripada kalangan semua bangsa setelah cahaya petunjuknya sampai kepada mereka. Ketika petunjuknya diikuti oleh penganutnya yang beriman dan beramal soleh, mengikut ajaran Islam menjadikan mereka memperoleh takwa dan berjaya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dikasihi sekalian, ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam yang berada di tanah suci Mekah pada hari ini
bukan sahaja mengerjakan wukuf, tawaf dan sa'i, tetapi juga diwajibkan melontar jamrah di Mina, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sendiri telah melontar di kesemua jamrah terhadap syaitan yang menghalang dan menimbulkan keraguan kepadanya terhadap kebenaran wahyu melalui mimpi yang hadir daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang telah berlaku di sepanjang sejarah manusia, bahawa syaitan adalah merupakan musuh bagi orang-orang yang beriman, sehinggalah mereka terheret dan terjerumus untuk menderhakai Allah dan ingkar kepadanya. Peringatan Allah dalam surah Yasin ayat 60 dan 61. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata terhadap kamu, dan aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dikasihi sekalian, pada hari ini juga kita sangat dituntut untuk melakukan ibadah korban dengan menyembelih binatang korban seperti yang disyariatkan sebagai lambang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang mengutamakan perintah Allah lebih daripada kepentingan diri sendiri. Baginda dipilih menjadi bapa kepada para rasul selepasnya. Di antara jasa Nabi Ibrahim ialah membuka negeri Mekah dan membina semula Kaabah yang menjadi kiblat bagi umat Islam dan sebagai tempat mengerjakan haji yang menghimpunkan umat Islam sehingga hari ini. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas ayat itu tampak Baitullah Kaabah itu, sampai kedua-duanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal ibadat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berdasarkan keterangan ayat dan fakta sejarah itu, Islam tidak akan dapat diculang tanpa pengorbanan dan jihad. Islam sampai kepada kita atas usaha dan pengorbanan para rasul dan nabi-nabi, para sahabat, pejuang dan alim ulama terdahulu daripada kita. Jelaslah Islam tidak akan tersebar sekiranya kita hanya berpeluk tubuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah, umat Islam pada hari ini hendaklah menjadikan semangat korban dan bersedia untuk berkorban sebagai tunjang utama kepada pengakuan kalimah tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ucapan di bibir sahaja tanpa melalui pengorbanan yang dituntut oleh Islam. Sesungguhnya Islam menuntut pengorbanan dalam apa jua keadaan, sekalipun khususnya kepada umat Islam pada ketika ini ditimpa oleh penyakit hubbud dunia wa karahatul maut, iaitu sangat cintakan kepada dunia dan takut mati.
Lebih malah lagi umat Islam pada hari ini sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai cita-cita kebendaan, sehingga sanggup menjual keimanan dan kebenaran dengan wang ringgit dan harta benda. Amat malas sekiranya ada terdapat di kalangan umat Islam pada hari ini sanggup memfitnah dan mengkhianati kawan sendiri demi mencapai hajat dan matlamat kebendaan. Bahkan mereka sanggup membunuh demi wang ringgit, kerana mereka telah pun mengambil jalan mudah dengan amalan rasuah, menipu dan sebagainya untuk mencapai cita-citanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 86, Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Mereka itulah orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Justru itu mereka tidak akan diringankan azab pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghadiri azab itu, menghindari azab itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, untuk memartabatkan Islam, umat Islam wajarlah menghayati dan melaksanakan beberapa langkah. Yang pertama, membina kesatuan dan kekuatan umat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dari sudut ekonomi, politik dan pertahanan negara. Yang kedua, menguasai dan mengamalkan ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi untuk menanamkan keimanan yang jitu dan mampu berdaya saing serta memartabatkan dunia Islam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memahami dan menyadari bahawa keperluan berjihad dan berkorban dalam semua bidang untuk memastikan Islam itu sentiasa terpelihara dan berada di tempat yang mulia dan tinggi sebagaimana ditonjolkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Keempat, menjadikan haji satu perhimpunan tahunan yang mempamerkan rasa gerun dan hebat pada pandangan musuh Islam dengan lambang kesatuan akidah. Kelima, membina pribadi dan rumah tangga Islam itu menjadi satu keutamaan suatu keutamaan bagi menjamin terbinanya masyarakat yang cemerlang dan berjaya. Inilah wajah penghayatan dan pengorbanan umat Islam yang mesti diberikan tumpuan sejajar dengan sambutan Hari Raya Korban, yang sentiasa mengajak penganutnya menjiwai dan menghayati pengorbanan, jihad, kesungguhan dan keazaman untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan ataupun dengan keadaan berat, iaitu sama ada dalam keadaan susah atau senang, bersemangat atau tidak bersemangat. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. At-Taubah ayat yang ke-41.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala adhahi min ajalil qurbat wa dha'afa li amiliha hasana wa kanat sababan lidukuli ahlihal jannat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang diperintahkan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Marilah kita menghampirkan diri kita kepada Allah dengan amal ibadah seperti bertasbih, bertahmid, menyembelih korban dan menghubungkan silaturahim yang bukan hanya diraih oleh jemaah haji di Makkah yang berhimpun dari seluruh dunia. Bahkan kita di sini juga dituntut untuk melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha hendaklah kita rayakan dengan rasa syukur, gembira dan penuh ketakwaan. Ini kerana anjuran korban itu asasnya ialah ibadah yang mengasuh kita supaya sentiasa berkorban apa sahaja untuk Islam. Begitu juga untuk melatih kita menjadi seorang yang pemurah dan berkasih sayang, taat kepada Allah dan tunduk serta patuh perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan dengan penyembelihan korban itu akan mendidik kita mampu berkorban dan berjihad untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Tawrah wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim." Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka dengan memberikan syurga kepada mereka,
disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah, lalu ada antara mereka yang membunuh dan terbunuh. Itu sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab. Contoh kitab dalam kitab-kitab iaitu kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini marilah kita bertakbir selama 4 hari dan memperbanyakkan ucapan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana jasa baginda telah menyampaikan Islam kepada kita melalui berbagai bentuk pengorbanan dan jihad. Tanda sayang kita kepada baginda hendaklah kita rakamkan dalam bentuk selawat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam yang sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma azillil syirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma ahlikil kafarata wasyirka wal munafiqin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farik jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabika ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatika rabbaniyah wa bihifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka liwaliji ahdika Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salam wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzifin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma bi tariqil huda wa rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, iaitu Cik Rahim, iaitu pengusaha restoran di depan Ruang Menteri berhajat untuk menjamu minuman pagi pada pagi ini. Tuan-tuan dijemput hadir ke kedai beliau selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamuan pagi di restoran beliau. Selamat kali semua. Bagi pihak Pulau dan edisi semua, saya mengucapkan terima kasih atas dari usul tuan-tuan yang bagi menjadi tak di sunat